Okay, kita sambung tentang 3 aspek reka bentuk barang elektrik. Apa yang perlukan? Yang pertama, keselamatan, kedudukan peranti dan juga sambungan litar. Kita teruskan. Okay, keselamatan penting sebab barang elektrik ni sangat sensitif dengan air. So, kalau kamu tengok dekat bahagian di bawah periuk elektrik, tempat letak wire je. Okey. Kenapa litar elektrik ni mesti berada di bawah dan ditutup, dan juga litar elektrik dia tidak terdedah. Dia tak terbuka macam tu je. Lepas tu kita masak periuk elektrik. Jadi barang-barang kita buat bila kita reka bentuk barang elektrik mestilah ditutup dan tidak terdedah dengan sebarang, terutamanya air lah, sebab barang elektrik ni sangat terberi kesan kepada air. So, untuk ciri-ciri keselamatan, apa ciri-ciri keselamatan yang kita nak? Yang pertama ialah mestilah kedudukan litar dia tersembunyi, seperti mana yang kamu tengok gambar tadi. Tidak dapat dicapai tangan, sebab kamu kena buka dengan screwdriver baru boleh buka, dan juga tidak terdedah. So, contoh ni adalah, tak silap ikut, ini adalah peti sejuk. Dekat belakang peti sejuk sebenarnya ada wire yang sangat banyak. Tapi dekat bahagian dia adalah bahagian yang tersembunyi, bahagian yang jarang orang tengok, dan juga bahagian yang tidak terdedah. So, apa tujuan dia? Untuk melindungi pengguna dan juga untuk safety, keselamatan daripada terkena elektrik. Utamanya peti sejuk lah. Peti sejuk sangat menggunakan banyak tenaga elektrik. Dan juga streka. Kamu tak nampak streka macam ni kan? Tapi bila kamu buka, kamu akan dapat nampak macam ni. Okay? So, ini apa yang terjadi sekiranya terdedah ataupun berlaku litar, terlebih arus dan sebagainya. Boleh menyebabkan pembakaran yang besar kerana kecuaian kita lah. Alright. So, ini contoh dia lah. Yang kedua adalah kedudukan peranti. Peranti ni maksudnya sensor dia. Sama ada sensor haba ke, sensor cahaya ke, sensor bunyi ke, apa position dia, kedudukan dia sangat penting. Sebab kita nak menjimatkan ruang, kita nak juga ada aspek keselamatan dan juga kelihatan kemas dan menarik. Dan kedudukan peranti adalah sesuai untuk tujuan komersial lah. So, dekat sini ada beberapa bahan yang kamu nampak, sepertinya sensor tekanan. Maksudnya dia akan dia akan switch kepada wang daripada coke, ataupun dia ada sensor suhu. Dia ada bahagian papan fleksibel rata, dia ada elemen pemanas. So, dia ada cara penyusunan yang tersendiri lah. Hanya kerana untuk 3 tujuan ni lah, untuk menjimatkan ruang, supaya kedudukan dia kemas dan menarik. Kalau kamu tengok gambar-gambar yang cikgu tunjukkan ni, ada tak nampak wire dia? Ada tak nampak sensor dia? Sebenarnya kedudukan dia agak tersembunyi yang kita tak nampak. Supaya dia punya produk yang dihasilkan, barang elektrik yang dihasilkan, kelihatan menarik dan tidak nampak serabut lah. So, samalah juga bila kamu buat projek, pastikan kamu menghasilkan rupa yang menarik supaya dapat menarik perhatian pengguna. So, semua peranti disambung dengan litar elektrik semestinya seperti mana yang cikgu cakap tadi, ruang untuk lebih kemas dan untuk tujuan komersial, maknanya supaya orang belilah. Kedudukan peranti mestilah seperti yang cikgu dah terangkan tadi lah. Alright, ini adalah ringkasan daripada apa yang cikgu dah terangkan tadi, supaya kamu nampak lagi jelas. Okay, sambungan litar. 3 aspek tadi. Yang pertama aspek keselamatan, yang kedua peranti di dalam litar, yang ketiga adalah sambungan litar. So, 3 aspek ni kamu kena tahulah. Sambungan litar mesti disusun mengikut fungsi yang dikehendaki. So, kalau kamu tengok dekat gambar dalam slide cikgu ni, ada litar tertutup, litar buka, litar pintas, litar salah kekutuban, arus bocor dan juga litar bypass. Cikgu akan terangkan satu-satu, jangan risau. Cikgu terangkan litar tertutup dan litar terbuka sekali. So, litar tertutup, litar yang tutup maksudnya switch dia ditutup. Bila switch ditutup, arus akan mengalir.
maka akan berlaku satu kitaran lengkap dan mentol boleh menyala. Lita buka, apa yang berlaku adalah sebaliknya. So, kamu buka lita ni, arus mengalir tak? Arus tak mengalir. Apabila arus tak mengalir, kitaran tidak lengkap. Jadi, mentol tidak menyala. So, dalam buku ditulis lita buka yang bukan lita terbuka. Lita tertutup dengan lita buka. So, ni ada error sikit di sini. Yang ketiga adalah lita pintas. So, macam mana boleh berlaku lita pintas? Wayar hidup bertembung dengan wayar neutral tanpa melalui beban. So, biasanya berlaku macam ni adalah kerana wayar tu tak disalut. Apabila wayar ni bertembung, dia akan berlaku lita pintas. Dia akan berlaku satu percikan. Yang mana dia akan memberi bahayalah kepada pengguna dia. So, lita pintas ni kita nak elakkan lah. Kecuali kita nak gunakan untuk tujuan tertentu. Seterusnya kita ada lita salah kekutuban. So, kenapa LED ataupun salah satu nilah cahaya lah, kenapa dia tak menyala? Sebab dia punya kutub dia. Okay, salah kutub. Maksudnya positif akan sepatutnya sambung dengan positif. So, apa yang berlaku adalah LED ni bersambung dengan negatif. Bila positif bertambung dengan negatif, dia tak menyala. Dia mesti positif sambung dengan positif. Negatif akan sambung dengan negatif. Bila dia tak sambung ikut positif-positif, negatif-negatif, maka satu kitaran tu tak berlaku. So, dia cakap salah pasang pola dia. Okay, pola ni maknanya positif negatif dia lah. Lita arus bocor terjadi daripada kebocoran arus dengan wayar hidup pada badan logam. So, berlaku arus bocor kat sini supaya dia sengaja lakukan desain macam tu supaya elemen pemanas ni dapat dihasilkan, dapat dipanaskan. Okay. So, lita arus bocor ni dia saja sengaja set macam ni lah supaya air cepat mendidih, supaya tenaga dapat dihasilkan, supaya elemen pemanas ni dapat memanas dengan baik. Dan juga yang terakhir adalah lita bypass, penyambungan dua perkakas yang berlainan pada satu fuse yang sama. So, risiko dia lita pintas akan berlaku lah. So, macam mana dua perkakas ni dia bersambung dengan fuse yang sama? Sebab biasanya satu fuse adalah untuk satu perkakas sahaja. Jadi, apabila dua barang elektrik bersambung dengan satu fuse, kita risau fuse itu akan terbakar. So, keadaan ini nama dia adalah lita bypass. So, lita arus bocor ni terjadi apabila kebocoran arus pada wayar hidup. So, arus bocor kat sini. Bahagian ni. So, ada tujuan dia lah. So, setiap salah satu lita yang digunakan, dia ada tujuan dia. Tapi cikgu sarankan, bila kita buat satu penyambungan lita, pastikan lita tu sama ada dalam keadaan terbuka ataupun sama ada lita buka ataupun lita tertutup. Sebab itu adalah contoh lita yang berfungsi dengan baik. Contoh-contoh yang lain adalah contoh lita yang kurang berfungsi dengan baik. Jadi kita cikgu terangkan balik, ini adalah lita buka sebab switch dia adalah terbuka. Seterusnya ialah lita pintas sebab wire dia clash. Lita bypass, okay, sama pada fuse yang sama. Lita salah ketuban sebab tu LED tak menyala. Dan juga lita tertutup. LED ni sejenis lampu, cikgu akan terangkan dalam tajuk yang seterusnya lah. Dan juga lita arus bocor. So, ada 6 jenis lita. So, pastikan untuk pembelajaran kali ini kamu faham tentang reka bentuk lita elektrik, 3 aspek reka bentuk lita peralatan, iaitu 3 ciri dan apa pentingnya aspek keselamatan, dan juga 6 jenis reka bentuk sambungan lita elektrik. So, aspek reka bentuk peralatan elektrik, 3 yang cikgu dah tersebutkan. Keselamatan, apa ciri-ciri keselamatan yang perlu ada dan kenapa penting barang elektrik yang kita buat ada ciri keselamatan. Dan juga yang terakhir ialah ada 6 jenis lita seperti mana yang cikgu dah terangkan sebelum ini. So, untuk tajuk ini cikgu akan terangkan dalam video seterusnya. Jumpa lagi.